شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh keberkatan ini kita dapat duduk di dalam satu majlis zikrullah, majlis yang disebut sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, taman daripada taman-taman syurga. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah yang berbunyi, man salaka alaihi tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah au kama qala, yang bermaksud barang siapa yang berjalan di dalam perjalanan, dalam tujuan perjalanan tersebut itu untuk menuntut ilmu, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan jalan ke syurga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan membincangkan tajuk iaitu keimanan memupuk persaudaraan. Pada zaman dahulu hinggalah zaman sekarang, ramai orang membicarakan tentang persaudaraan ataupun ukhuwah al-Islamiyah. Maka insya-Allah pada malam ini kita akan berusaha untuk memahami apakah tuntutan ataupun perkara yang perlu kita fahami di dalam memupuk persaudaraan Islam. Pertama sekali kita nak melihat kepada definisi tajuk, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan keimanan. Pertama sekali saya mengambil definisi tajuk dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, yang bermaksud keimanan, keteguhan iman, keyakinan, ketepatan hati. Ini dari segi pemahaman dalam Kamus Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka. Ataupun dalam bahasa Arab disebut at-tasdiq fil lughah. Al-imanu lughatan at-tasdiq, iaitu membenarkan. Sebagai contoh, saya menyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam perjalanan tadi, saya telah melihat satu kemalangan yang berlaku di sekian tempat, sekian waktu. Sedangkan
tuan-tuan dan puan-puan tidak melihat kejadian tersebut, maka tuan-tuan mempercayai apa yang saya sebut, maka tuan-tuan dan puan-puan membenarkan. Ini dari segi bahasa atau sediq. Adapun dari segi syarak ataupun dari segi pemahaman yang sebenar erti keimanan, seperti mana yang disebut oleh para ulama, at-tasdiqu bil janan wal qawlu bil lisan wal a'malu bil arkan yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dan inilah pengertian iman yang tepat yang perlu difahami oleh umat Islam yang dipelopori oleh ahli sunnah wal jamaah. Apa maksud dia? Yaitu membenarkan di dalam hati, dengan meyakini di dalam hati tidak ada perasaan waswas, ragu-ragu, syubhat dan seumpamanya. Dan keimanan ini, ilmu keimanan ini mestilah benar-benar ilmu. Dia tidak boleh sampai ke tahap keimanan kita dalam bentuk zon, ataupun waham, ataupun syak, ataupun jahil basit, ataupun jahil murakkab. Dia mestilah benar-benar dengan ilmu, iaitu idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Para ulama mengatakan, seperti mana yang terdapat pengertian al-ilmu dalam kitab al-usul fi ilmi al-usul yang disusun oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, iaitu yang dikatakan ilmu itu sesuatu yang kita faham, kita tahu memang itulah hakikat yang sebenar, bukan lain daripada sebaliknya. Ini telah kita bincangkan pada 2 minggu yang lalu tentang tajuk yang lepas. Jadi tentang keimanan ini kita mesti yakin, benar-benar kita faham benda ini adalah benda yang membawa kepada keimanan. Bukan ikut-ikutan. Orang itu beriman, kita pun ikut. Orang itu beriman, kita ikut. Tidak. Tetapi kita beriman dengan adillah, dengan hujjah. Kemudian al-qaulul bil lisan, dan diucapkan dengan perkataan. Kerana perkataan ini menunjukkan sesuatu yang apa ada di dalam hati kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau orang sedang marah, dia marah seorang, sebenarnya dia menzahirkan apa yang terbuku dan apa yang ada dalam hati dia. Jadi keimanan itu tidak boleh disenyapkan, tetapi perlu diucapkan. Sebab itu seseorang yang ingin ataupun mau memasuki Islam, dia perlu mengucap 2 kalimah syahadah. Perlu disebutkan. Dan wa a'malu bil arkan, dan beramal dengan rukun-rukun Islam, dan beramal, sebagian ulama mengatakan wal a'malu bil jawarih, dan beramal dengan perbuatan-perbuatan syarak yang dituntut oleh keimanan yang berbentuk praktikal dan dapat dilihat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari telah meletakkan kitabul iman di dalam babnya, iaitu babus salah. Ini menunjukkan bahawa salat itu adalah merupakan juz'un minal ajza'il iman, bahagian daripada bahagian-bahagian iman. Jadi rangkuman keimanan yang perlu kita fahami, iaitu perkara yang berbentuk dalaman, ucapan dan luaran yang dapat dibuktikan. Dan iman ini bertambah dan berkurang. Bertambah dengan sebab ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, dan berkurang apabila kita melanggar perintah Allah dan Rasul. Jadi takrifan ini saya rasa kita sedia maklum tentang takrifan keimanan. Jadi keimanan yang dipahami oleh kita itu mampu memupuk ukhuwah al-Islamiyah. Bagaimana? InsyaAllah kita akan lihat di dalam penghuraian yang seterusnya. Sebelum kita menuju ataupun memfokuskan kepada tajuk perbincangan kita pada malam ini dengan lebih detail lagi, kita nak faham pula apa maksud memupuk, iaitu menyemai semangat dalam sesuatu perkara.
Jadi keimanan itu mampu disemai kepada persaudaraan, iaitu perhubungan seperti bersaudara. Jadi bagaimana keimanan itu boleh menyemai dengan keimanan yang ada pada setiap ashkhas, syakhsun ini, setiap individu ini mampu untuk mengikat kita sebagai ukhuwah, persaudaraan. Ini yang kita nak bincangkan. Okey. Kita nak lihat cabang-cabang keimanan. Di dalam hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, al-imanu bid'atun wa sittuna syu'bah, wa fi riwayatin bid'atun wa sab'una syu'bah. Iman ini ada 63 cabang ataupun 73 cabang. Fi riwayah, ada riwayat kata 73, tetapi hadis yang pertama mengatakan 63. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah kalimah la ilaha illallah, yang mana diucapkan dengan memahami rukun-rukun kalimah ini dan juga syurut, syarat-syarat kalimah ini yang kita sedia maklum. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Dan yang paling rendah, menghilangkan sesuatu kesulitan di atas jalan. Wal haya'u syu'batum minal iman. Dan malu itu sebahagian daripada, ataupun ialah syu'bah, bahagian daripada keimanan. Sebab cabang iman ni banyak, 63 ataupun 73 cabang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat bahawa keimanan yang perlu kita praktikkan ini, daripada benda yang sebesar-besarnya hinggalah benda yang sekecil-kecilnya. Dan saya nak fokuskan yang sekecil-kecil tadi, iaitu imatatul adza anit tariq, iaitu menghilangkan halangan ataupun kemudaratan di atas jalan. Untuk siapa? Untuk sesama kita. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mahabbah, iaitu kecintaan, sayang kita sama manusia, khususnya kepada orang beriman. Maka ini perkara yang perlu kita faham sebagai seorang beriman dan menghayati erti iman yang sebenar. Maka persaudaraan perlulah sentiasa ada dalam jiwa kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ayat yang ke-13 yang bermaksud, wahai manusia, Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia ataupun ingin memberitahu kepada manusia dengan harfun nida ini, sesungguhnya kami telah mencipta kamu dari lelaki dan wanita. Kita ambil dari segi saintifik sikit, ataupun dari segi ilmu sains. Kalau orang bertanya dengan kita, lelaki dengan perempuan siapa jadi dulu? Pertama, ayat ini menyebut lelaki dulu baru perempuan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ayat sehingga habis, berapa ayat dalam surah Al-Baqarah menjelaskan tentang penciptaan Adam, iaitu az-zukur, lelaki. Maka ini adalah menjadi keyakinan kita bahawa
Lelaki dicipta dulu daripada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami telah menjadikan berbangsa-bangsa dan berkabilah-berkabilah dengan satu matlamat yang utama, lita'arafu, untuk berkenalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tidak perlu risau kita dijadikan orang Melayu, orang Negeri Sembilan ataupun orang Jawa, bukan orang Arab. Kerana memang Allah Subhanahu Wa Taala memang mencipta manusia, makhluk yang bernama manusia ini memang berkumpulan dan juga berkabilah, berpuak-puak, dengan tujuan bukan untuk bergaduh, bukan untuk berbangga-bangga, tetapi untuk berkenal-kenal. Kerana dengan perkenalan antara satu sama lain, kita akan mendapat manfaat yang cukup besar. Saya ambil contoh pengalaman di dalam dunia pembelajaran, dunia menuntut ilmu, sewaktu saya berada di Madinah. Yang mana di Universiti Madinah bukan semua orang Arab. Boleh dikatakan seluruh pelosok dunia manusia, bangsa ada. Dan kami dapat mengenali antara satu sama lain. Cuma kebijaksanaan seseorang itu, dia dapat mengambil manfaat ataupun tidak daripada pertemuan antara syu'ubah dengan kabilah ini. Syu'ub dengan kabilah yang puak-puak ini. Berdasarkan beberapa pengalaman yang saya lihat, ada di kalangan kita yang mengambil kesempatan mengenali di antara satu sama lain, mendapat manfaat yang positif seperti dalam dunia perniagaan. Dan yang paling terdekat kita nak lihat contoh, iaitu Syekh kita, Syekh Fathul Bari, mempunyai isteri kedua orang Filipin kerana kawan dia orang Filipin melalui perkahwinan, jodoh. Jadi kita perlu lihat, bila Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Melayu, Cina, India, Kadazan dan seumpamanya, ataupun bahasa Malaysia sekarang ni satu Malaysia, adalah untuk kita berkenalan, memahami mereka, bukan untuk meletakkan satu sikap bermusuh. Dia adalah bangsa yang perlu kita musuhi, bukan. Karena Allah menyuruh kita lita'arafu, bukan lil'adu, lita'awadu, bukan untuk kita bermusuh. Tetapi di akhir-akhir ayat ini Allah menyebut inna akramakum indallahi atqakum. Berarti Allah Subhanahu Taala memberi garis panduan bahawa golongan-golongan ataupun kabilah-kabilah, puak-puak manusia yang bermacam-macam ini, dia punya kemuliaan itu iaitu ketakwaan. Sebab itu di dalam mafhum dalam sebuah hadis Rasulullah yang bermaksud tidaklah Arab itu lebih mulia daripada Ajam, dan sebaliknya Ajam lebih mulia daripada Arab. Tetapi kemuliaan itu orang yang bertakwa. Jadi kita jangan risau. Walaupun kita bukan Arab, kita bukan keturunan Habib, walaupun kita bukan keturunan Said atau seumpamanya, tetapi yang akan menentukan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah adalah at-taqwa. Jadi Allah menyebut inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimun khabir, dan Allah nak mengingatkan kita bahawa dia Maha mengetahui dan dia akan memberitahu tentang apa yang berlaku sewaktu dunia. Kerana pada hari ini ada orang dia membangga-banggakan keturunan dia. Dia keturunan Sayyid, dia keturunan Habib, dia keturunan Rasulullah. Ada satu, ini cerita betul, sebab salah seorang daripada isteri saya adalah orang Indonesia. Di Indonesia ada satu tempat yang mana kalau keturunan Nabi ni, kita jangan marah dia, apa dia buat tak boleh tegur, sebab dia macam mana pun masuk syurga. Ini kata-kata siapa? Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah.
keturunan kera yang disumpah menjadi kera, iaitu Yahudi. Dia kata tak masuk. Dia tak sembahyang ke, dia tak apa, maka ini adalah pemahaman-pemahaman songsang sesat yang boleh menyebabkan umat Islam terkeliru. Sebab itu hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kebelakangan ini fenomena di Malaysia dengan kedatangan habaib ataupun habib-habib sebenarnya menjadi satu permasalahan kepada umat Islam sebenarnya, bukan satu rahmat. Kerana akhirnya umat Islam tidak memahami, umat Islam di Malaysia tidak memahami kemuliaan itu terletak pada apa? Pada keturunan ataupun pada ketakwaan. Kemudian kita lihat itu secara umum bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta kita dengan berpuak-puak ataupun kita kata berbangsa-bangsa dengan tujuan untuk kenal mengenali, untuk mendapat al-istifadah, mendapat kebaikan, manfaat. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat di dalam surah Al-Hujurat ini juga, di dalam ayat yang ke-10 Allah menyebut innamal mu'minuna ikhwah. Ini kita fokuskan kepada beriman, orang beriman, mukmin. Sesungguhnya innama ni adawatul hasar, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi kita kena faham, orang beriman ini memang dia bersaudara. Kalau dia ada perselisihan pendapat, dia ada apa-apa, itu memang sifat manusia biasa. Tetapi dia tidak akan meruntuhkan persaudaraan. Persaudaraan keimanan. Sepatutnya. Tetapi kita akan lihat siapakah dalam masalah ini, insya-Allah kita akan jumpa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di situ kita nampak lagi ayat Quran membuat penegasan tentang orang beriman ini adalah bersaudara. Tak kiralah dia dari negara mana, negeri mana, maaf cakap dalam konteks parti politik, parti mana, dia adalah bersaudara. Kemudian kita pergi kepada surah Al-Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Yang bermaksud dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, agama Allah. Agama Allah ini kalau kita lihat hablullah iaitu Al-Quran. Kalau ikut tafsir dalam kitab tafasir ya Mu'tabarat menyebut hablullah ini adalah Al-Quran, Al-Islam, As-Sunnah, semua samalah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi di sini dia punya pegangan dia ataupun tali dia adalah kita hendaklah berpegang, hendaklah kita berpegang teguh sesama kita, semua di kalangan kita, tidak kira apa bangsa, tidak apa keturunan, tidak kira negara, iaitu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Hablillah wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. La nahya lil jins. Larangan. Berarti kalau kita bercerai-berai maksudnya orang semua ikut Quran dan Sunnah, kita lari tidak mengikut Quran dan Sunnah, kita berdosa. Kerana an-nahyu
ma naha anhu syari' ala wajhi ilzam bitarki, maksud an-nahyu, iaitu sesuatu apa yang dilarang oleh syarak, ma naha anhu asy-syari' ala wajhi ilzam bitarki, iaitu apa yang dilarang oleh syarak. Syarak tak kasih kita berpecah belah, yang mana kita perlu meninggalkan kerana ada la nahya tadi, nahi tadi. Jadi ini yang dikatakan haram, hukum haram. Jadi bercerai-berai ini hukum dia haram. Jadi siapa yang nak lari daripada Quran, siapa yang nak lari daripada sunnah dan mengikut cara lain, maka jelas dia duduk di dalam manatiq ataupun kawasan-kawasan haram. Kerana Allah mengatakan wala tafarraqu, tidak boleh bercerai-berai. Bercerai-berai iaitu meninggalkan Quran dan sunnah, kerana bercerai-berai meninggalkan tali Allah tadi. Kemudian Allah mengingatkan wazkuru ni'matallahi alaikum. Ini walaupun ayat ini diturunkan kepada ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mafhum dia untuk kita semua umat, maksud ingatlah tatkala nikmat Allah ke atas kamu, iz kuntum, tatkala kamu bermusuhan sebab dulu Aus dan Khazraj, golongan Ansar, sebelum mereka beriman, mereka bergaduh berapa ratus tahun. Orang jahiliah sendiri, mereka Mekah, mereka bergaduh, mereka bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka dia tu Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatukan di antara hati-hati mereka. Hati-hati kamu, fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, maka dengan nikmatnya itu dijadikan persaudaraan. Di sini Allah highlightkan, sebelum ini mereka bermusuhan, kemudian apabila nikmat Allah tadi datang, nikmat keimanan, nikmat kefahaman tentang perlu memupuk persaudaraan setelah kita beriman kepada Allah dan Rasul, maka inilah satu nikmat yang besar. Kerana kita lihat dalam persoalan keimanan ini, dalam persoalan menyatukan hati manusia ini, bukan boleh dibuat-buat. Bukan boleh dibuat-buat. Kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Yaitu yang bermaksud, dan dialah yang mempersatukan antara hati mereka, orang-orang yang beriman. Jadi kita kena ingat, Allah yang mempersatukan hati kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, doa adalah senjata kita. Kita kena berdoa supaya kita menyayangi orang-orang beriman. Kita mendoakan saudara kita. Ini perlu ada pada diri kita. Kerana Allah mengatakan bahawa walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, nescaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah yang mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi persoalan mempersatukan hati ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama adalah kerja Allah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita perlu menuju kepada langkah-langkah untuk bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala wafaqah untuk menyatukan hati-hati kita.
Kalau hari-hari kerja kita bergaduh aja, bila kita nak disatukan hati? Kalau seorang ikut Quran hadis, seorang lagi ikut kitab, tak tahu apa kitab, macam mana nak satu? Sebab itu wa'tasimu bihablillahi jami'a adalah satu formula yang cukup penting dipahami oleh umat Islam untuk kita bersatu, hati kita disatukan oleh Allah SWT. Semua kita kena berpandu pada Al-Quran dan Sunnah dan memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana Rasulullah dan para sahabat memahami. Bukan macam mana kita yang faham. Kalau kita faham, susah. Nanti saya faham lain, Ustaz Nasiruddin faham lain, Abang Sopi faham lain, Ustaz Khairuddin faham lain, susah. Jadi kita kena faham sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, para tabi'in tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Okey? Jadi di sini menunjukkan bahawa hati kita, penyatuan ini dipegang oleh Allah. Bukan boleh dibuat-buat. Sehingga Allah kata walaupun kamu membelanjakan seluruh dunia nak ikat, tak boleh. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat bagaimana dalam sejarah Islam, bagaimana Allah telah wafaqah kepada seseorang itu sehingga dia beriman kepada ajaran Rasulullah, seperti Sayyidina Umar Al-Khattab yang pada asalnya marah nak bunuh adik dia, nak bunuh Rasulullah. Tetapi apabila mendengar ayat-ayat Allah, apabila telah mendapat hidayah, maka dia menjadi orang yang paling kuat mempertahankan Islam. Maka ini adalah kerja Allah SWT. Termasuk juga dalam ukhuwah al-Islamiyah, maka kita kena banyak berdoa supaya kita disatukan, bukan kita dijauhkan. Okey. Kemudian saya nak membaca dalam surah Al-Anfal ayat 47. Yang tadi ayat yang saya baca sebentar tadi, surah Al-Anfal ayat 63, iaitu yang berkaitan wa allafa baina qulubihim tadi, lau anfaqta. Sekarang ni ayat yang ke-47, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan ayat ini adalah ayat yang cukup familiar di kalangan penceramah kalau nak menceritakan betapa perlu kita bersatu kerana perpecahan akan menyebabkan kita lemah. Ayat yang pertama dalam ayat ini menyebut wa ati'ullaha, hendaklah kamu taat kepada Allah. Di sini penegasan lagi. Penyatuan kita, untuk kita kuat, mestilah pertama kita semua taat pada Allah. Taat kepada Al-Quran, kalam Allah, wa rasulahu, dan juga rasul dia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut wa kaifa takfuruna bi ayatillahi wa kaifa takfuruna bi ayatillahi wa apa dalam surah Al-Iman, wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum astaghfirullahalazim. Sekejap. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan bagaimana kamu boleh kufur sedangkan kamu membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, membaca tafsir, memahami, belajar. Wa fikum rasuluh, dan ada Rasulullah, ada hadis-hadis yang menghuraikan agama ini. Kemudian Allah mengatakan, wa man ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sesungguhnya dia telah mendapat hidayah ke jalan yang benar.
Jadi dekat sini penegasan yang membawa kepada kita kekuatan, iaitu wa'ati'ullaha wa rasulah. Jadi kita kena faham kekuatan penyatuan kita supaya kita tidak lemah, kita kena kembali dan sunnah, bukan dengan pemahaman kita. Kalau saya nakkan kita kuat berdasarkan pemahaman saya, maka itu tidak betul. Tetapi kita kena mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Kemudian Allahnya wala tanaza'u, dan janganlah kamu berbantah-bantah. Janganlah berbantah-bantah dalam urusan agama. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dah datang keterangan, berbantah-bantah. Dah ada Quran, dah ada hadis, masih lagi nak berbantah-bantah, nak ikut selain daripada Al-Quran dan hadis. Sebab itulah akan menyebab fatafshalu. Maka dekat sini Allah mengatakan, dan janganlah kamu menjadi seperti orang, dan taatilah Allah dan Rasulnya, janganlah kamu berbantah-bantah, maka menyebabkan kamu menjadi gentar. Sebab apa gentar, tuan-tuan? Sebab kita bukan mengikut manhaj Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak yakin dengan jalan kita sendiri. Dari segi apa pun kita tidak yakin. Kerana kita ada ragu-ragu. Tetapi bila kita ikut jalan Allah, Bismillah, dengan nama Allah, kita jalan. Tawakkal ala Allah. Jadi ini perkara yang perlu kita fahami. Menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan hilanglah kekuatanmu. Jadi kekuatan kita akan hilang apabila kita berbantah-bantah, tidak mahu taat kepada Allah dan Rasul, tidak mahu mengikut ajaran Allah dan ajaran Rasul. Sebab itu sering kali dalam ceramah saya, bukan saja di sini atau di mana-mana, umat Islam lemah bukan sebab politik, bukan sebab ekonomi, tetapi umat Islam meninggalkan Al-Quran. Kalau ambil pun sebahagian, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyadil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ini janji Allah. Ambil Quran sebahagian, tinggalkan Quran sebahagian, ambil sunnah sebahagian, tinggalkan sunnah sebahagian, akan menerima kehinaan di dunia. Umat Islam hari ini hina kerana tidak mengambil Islam. Ya ayyuhallazina amanu dukhulul fis-silmi kafah. Arahan Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang beriman, masuklah Islam secara keseluruhannya. Jadi ini perkara yang perlu kita faham. Kelemahan umat Islam. Kita perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk memahami agama ini sebagaimana yang diarahkan oleh Allah dan Rasul. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang terbaik untuk kita ambil contoh persaudaraan adalah sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah murid Rasulullah SAW, yang mana mereka terus mendapat pendidikan dari Rasulullah SAW. Dan kita telah melihat dalam hadis berbagai-bagai peristiwa dan keadaan yang berlaku pada sahabat yang mana sama macam kita. Ada sahabat yang bulan puasa pun dia melakukan jima' bersama isteri dia. Bukan ada benda yang pelik. Kita ni bila kadang-kadang sebut sahabat ni, pertama macam tak ada buat salah. Itu satu. Macam tak ada dosa. Macam dia tu satu makhluk yang pelik sungguh. Sedangkan sahabat juga manusia. Kita lihat bagaimana sahabat yang Rasulullah berkhutbah, dia boleh pergi main-main lagi, dia boleh pergi berbelanja lagi. Sebab tu dalam surah Al-Jumu'ah disebut, sekiranya mereka melihat penggambaran lahu dan juga ayat tu
menyatakan tentang sifat sahabat, yang mana Nabi berkhutbah, Nabi menyampaikan ilmu, dia boleh tinggalkan Nabi dan main-main. Ini sahabat. Tetapi bukanlah bererti iman mereka tercela, kerana mereka dibimbing oleh Rasulullah dan Rasulullah membetulkan. Allah membetulkan mereka melalui lidah Rasulullah SAW. Jadi sahabat adalah contoh yang terbaik. Kita lihat golongan muhajirin. Apabila mereka berhijrah daripada Mekah ke Madinah, mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka sahabat Ansar telah menyambut mereka, memberi penginapan, memberi makan, memberi sebahagian harta mereka, dan ada yang mengoffer, menawarkan isteri, mengikut riwayat, menawarkan isteri untuk dipilih oleh sahabat yang berhijrah ini. Perkara ini tidak mungkin berlaku kalau tidak timbul keimanan yang teguh, kefahaman yang jelas terhadap istilah keimanan dan persaudaraan. Dan ini contoh yang cukup baik. Dan banyak lagi kita lihat dalam riwayat bagaimana kepala kambing yang berlegar daripada rumah yang pertama, contohnya saya bagi dengan Ustaz Khairuddin bagi balik semula pada saya. Ini menunjukkan apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana ukhuwah mengambil berat. Sebab tu kita lihat banyak hadis-hadis Rasulullah sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kita, seseorang kita ni, sehingga dia mencintai. Maksudnya Islam memang menggalakkan melakukan kecintaan, persaudaraan, bukan bermusuhan. Kalau seseorang tu mengarah supaya membenci sesama orang beriman, maka something wrong dia punya pemahaman. Dia tidak bersetuju benda yang berlainan, tapi membenci sesuatu perkara yang lain. Contohnya, pandangan saya tidak dipersetujui oleh Abang Sufi, tetapi bukan sebab menyebabkan Abang Sufi membenci saya. Itu benda yang berlainan. Kita kena pisahkan. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW meletakkan beberapa perkara yang perlu kita lakukan, untuk menjaga ukhuwah Islamnya. Contohnya Rasulullah menyebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap benda-benda baik ataupun diam. Bercakap ni dengan siapa, tuan-tuan? Khususnya kepada saudara kita sama Islam. Benda yang baik. Tak baik jangan cakap, boleh menyebabkan bergaduh. Kalau tak ada isu, tak nak cakap, baik diam. Ini seolah-olah saddu zara'i. Rasulullah letakkan, lebih baik diam dia bercakap. Saya ambil contoh zaman sekarang ni, tuan-tuan, dalam kes Menteri Besar Selangor, ramai sangat nak bercakap. Kat kedai kopi bercakap, semua bercakap. Pertama, kalau kita cakap dapat memberi kesan ke, pertukaran ke apa, akhirnya kita sama kita yang bergaduh dekat kedai kopi. Orang ni kata Wan Azizah layak, yang orang ni kata tak layak, orang ni macam-macam. Jadi akhirnya benda yang bukan menjadi sepatutnya kita berbicara, kita bicara. Ini talbisul iblis. Ini kerja iblis. Patut kita bercakap tentang Islam. Kita bercakap tentang penyatuan umat. Kita bercakap tentang keimanan, tentang sunnah, bagaimana untuk menghadapi bid'ah dan ahlul bid'ah. Contoh, tapi kita masukkan diri kita dalam benda-benda yang lara. Bukan urusan kita. Exco pun bukan, ahli Dewan Undangan Negeri pun bukan, kadang-kadang bukan ahli politik pun. Jadi ini, sebab tu
Kalau kaedah kawaid fiqhiyah dia kata saddu zara'i, iaitu lebih baik diam daripada kita bercakap. Kemudian Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Jar ni siapa? Haiwan, bukan manusia. Muliakan. Jadi kita lihat bagaimana Islam ini memang meletakkan jalan-jalan untuk kita mengeratkan ukhuwah persaudaraan. Muliakan jiran ni banyak cara. Jangan bising. Kalau rumah taman tu janganlah kita memekak. Kalau bahasa kasar kan. Baca Quran boleh tapi janganlah kuat-kuat. Sampai anak jiran terganggu. Buka Quran ke, buka TV lagi lah. Kan? Maksudnya kita kena faham. Itu panjang pula kita nak fokuskan. Mungkin di lain tajuk. Kemudian wa may yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dimuliakan tetamu kalau beriman kepada Allah dan Rasul. Tetamu ni siapa? Umum, khususnya orang Islam. Kalau orang kafir pun kita disuruh muliakan, hormat dia, tetamu kita, apa lagi saudara. Hormat tetamu ni macam mana tuan-tuan? Bukan dia datang kita bawa masih Arab. Muliakan dia. Kalau yang termampu pada kita, air bujang lah. Zaman sekarang ni saya ingat TO pun tak ada kan. Sekurang-kurang TO ke keropok, itu satu. Ini sekejap-sekejap orang tu bual dengan kita tengok jam. Sekejap-sekejap tengok jam. Kalau memang kita ada hajat, kita cakap betul-betul dengan tetamu kita, minta maaf saya ada urusan penting gini-gini. Jangan tunjuk. Dia mengganggu emosi orang. Mungkin dia cakap, tetamu kata orang ni tak suka aku datang. Sedangkan tuan-tuan tahu tak, mafhum dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, tetamu bila dia datang rumah kita dan dia balik, dia menghapuskan dosa kita. Dia menghapuskan dosa kita. Katakan Ustaz Khairuddin datang rumah saya layan dia baik, dia balik. Walaupun dia tidak mendoakan saya, tetapi dia membawa. Bukan dia membawa tu maksudnya dosa saya dia bawa. Kalau gitu tak ada orang pun nak datang. Maksudnya kadang-kadang orang dia cakap gitu, tetamu membawa balik dosa-dosa tuan rumah. Tak payah datang. Bawa balik dosa buat apa? Kau bawa balik keropok ke, tapai ke, sedap juga. Okey. Jadi contoh yang terbaik adalah para sahabat. Kemudian contoh-contoh lain para tabi'in, para tabi'in. Nak tahu kena buka kitab sirah, kitab-kitab tarikh. Kita boleh lihat dalam kitab Syiar A'lam Nubala, kitab-kitab tarikh seperti Al-Bidayah wan Nihayah, dan banyak lagi lah kitab-kitab sejarah tentang bagaimana persaudaraan yang wujud orang-orang beriman yang dulu. Cuma pada malam ini saya nak menyentuh sedikit, bukan nak buat ulasan ke apa, tetapi mungkin orang berkata kita bercerita tentang sahabat sebagai contoh ukhuwah, tetapi ada contoh tak baik. Dia kata ni orang musuh Islam lah ni. Apa dia? Peperangan Jamal dan peperangan Siffin. Kalau betul sahabat ini benar-benar orang beriman, menyaut seruan Allah dan Rasul, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kenapa berlaku peperangan Jamal dan Siffin? Kalau tak belajar, tak baca, tak tahu sejarah, memang kita pun tergebil-gebil. Ya tak ya juga. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu perkara yang perlu kita faham, Allah mencipta manusia, wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Jadi kita kena ingat, sahabat pertama sekali bila kita membicarakan sahabat, mereka tidak maksum. Maksum dari segi apa? Dari segi diri mereka, amalan mereka, dari sudut mungkin mereka ada tersilap. Tetapi keimanan mereka ittifaq. Semua
ulama ahli sunnah wal jamaah tidak pernah mempersoalkan keimanan dan keyakinan sahabat terhadap Islam. Mereka bergaduh bukan sebab mereka menolak Al-Quran dan Sunnah. Mereka berperang dalam sejarah bukan disebabkan mereka nak lari daripada ajaran Rasulullah SAW. Tetapi berlaku beberapa salah faham. Ini mengikut beberapa pendapat, termasuklah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahumullah. Okey, kita sentuh dulu Perang Jamal. Perang Jamal ni antara, kalau orang katalah antara, padahal Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tak terlibat. Pada dasarnya Aisyah telah keluar bersama beberapa sahabat untuk melakukan islah, melakukan pendamaian, perselisihan, dan lebih daripada persoalan siasah politik. Dia cerita Perang Jamal, Perang Siffin ni, kalau kita nak lihat, dia bukan dalam konteks mabadik din. Dia lebih persoalan perselisihan, persoalan imamah, kepimpinan. Tetapi kenapa kadang-kadang umat Islam nampak macam persoalan akidah, persoalan yang membawa kepada kafir, kufur, antara Islam dengan kufur? Kerana permainan Syiah. Kerana rukun Islam Syiah termasuk al-imamah. Sebab itu apabila bercerita tentang persoalan kepimpinan, Syiah menganggap kepimpinan termasuk perkara mabadi Islamiah. Tetapi ahli sunnah tak. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Tak ada pun kita jumpa persoalan al-imamah. Kita telah membincangkan tentang tajuk yang lepas, cabaran dan apa? Saya mana terlupa. Cabaran dan halangan. Kalau tak silap saya, tajuk 2 minggu lepas, yang mana kita telah membincangkan tentang makhluk yang bernama manusia yang menerima amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah dari awal-awal dah tahu dah bukan orang baik, bukan makhluk baik, kerana melakukan pertumpahan darah. Malaikat mempersoalkan. Jadi dalam peperangan Jamal ini, Ummul Mukminin keluar untuk melakukan islah antara golongan Zubair dan Talha bersama Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tetapi permainan siapa, tuan-tuan? Al-munafiqun. Al-munafiqun. Peranan orang-orang Abdullah bin Sabah. Ini semua fitnah apabila berlaku pembunuhan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka inilah mula-mula bibit-bibit berlakunya Perang Jamal, Perang Siffin. Okey. Jadi Ibn Taymiyah rahimahullah menyatakan bahawa sewaktu Talha dan Zubair sedang tidur, orang-orang munafik telah menyerang kemah mereka. Dan Zubair ingat ini. Dan dalam satu masa Ali punya kawasan telah diserang oleh orang-orang munafik. Dan Ali menyangka ini orang-orang. Zaman dulu tak ada handphone, tuan-tuan. Kalau ada Zubair ibaratnya kawan tak orang serang dan buat apa? Kata nak contohlah. Jadi peranan munafikun al-i'tiqad di sini. Iaitu mereka yang luar menunjukkan cinta pada Islam, di dalam mereka adalah dalam selimut. Maka itulah menyebab berlakunya peperangan Jamal. Sebab itu kematian berlaku Perang Jamal dan Siffin ini, ulama mengatakan semua sahabat yang mati dari kedua-dua pihak mati syahid kerana mengikut ijtihad mereka. Wallahu alam. Itu ulama begitu halus, tak berani nak komen-komen banyak. Yang lebihnya kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan urusan kita pun. Kita cuma nak mengambil istifadah
kita nak ambil ibrah kenapa berlaku peperang Jamal dan Siffin ini, iaitu peranan munafik. Okey. Seterusnya perangan Siffin dalam tahun 37 Hijrah antara Muawiyah dan Ali. Dan ini banyak versi, banyak pandangan tentang berlakunya peperangan ini. Sebahagian yang saya baca, zahir Muawiyah tidak berpuas hati kerana Ali terlalu tergesa-gesa untuk mengangkat bai'ah, patut tangkap pembunuh Osman dulu. Tetapi Ali melihat politik yang berlainan. Nah, ini cerita politik ni tuan-tuan. Orang ni ikut nengok versi gini, orang ni nengok versi ni, ini biasa. Sebahagian ahli sejarah mengatakan Ali melihat penting kerana pada waktu tu kalau Osman dah mati tak ada khalifah, keadaan lebih kritikal. Jadi bila orang dah bai'ah dia ambil. Kerana seorang tabi'in, kalau tak silap saya, Fudail bin Iyad, kalau tidak silap saya, tapi tabi'in pernah menyatakan bahawa duduk di dalam sebuah negara yang dipimpin oleh pemerintah yang zalim 100 tahun lebih baik daripada duduk dalam sebuah negara yang satu hari tak ada pemimpin. Sebab pemimpin inilah tuan-tuan, peranan dia, persoalan dia tak betul, itu dia dengan Allah. Dan memang kita kena nasihatkan dia. Bukan saya kata ad-dinu nasihat, Nabi kata liman qalu liman, mereka berkata kepada siapa? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali ammatil muslimin wa ammatihim atau kama qala. Jadi maksudnya boleh, bukan tak boleh, tetapi ada cara-cara dia. Okey, itu kita tak bincang, insya-Allah di lain tajuk kita akan bincang adab-adab menasihati pemimpin. Okey. Jadi ini adalah ijtihad masing-masing. Dan Muawiyah mungkin dia melakukan ijtihad, Ali terlalu gopo dan seumpama. Tetapi yang lebih tepat, yang lebih ahwab, para ulama mengatakan adalah Ali. Jadi dalam peperangan Siffin ini sehingga berlakunya sebenarnya Ali lebih tepat. Walau bagaimanapun cerita perang Jamal dengan perang Siffin ini sama aja. Peranan al-munafiqun. Peranan al-munafiqun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam dunia moden ini ada tak al-munafiqun? Ada. Kalau tak, takkanlah. Zaman Nabi itu sendiri ada, takkan zaman kita tak ada. Cuma memang kita tak tahu. Zaman Nabi pun orang tak tahu. Kan? Jadi kita kena hati-hati. Iaitu mereka yang ingin menggoncangkan perpaduan umat Islam. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya bercakap dari segi ukhuwah Islamiah. Saya tidak bercakap dari segi politik. Mungkin orang politik dia bercakap dengan nadah yang berlainan. Tetapi saya bercakap atas dasar wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Okey. Seterusnya, cara-cara memupuk persaudaraan. Yang pertama, hendaklah kita sering berjumpa dan menasihati kalau kita nampak ada benda dengan adab, tidak memalukan dia. Sering berjumpa, telefon, sekarang macam-macam, Facebook, WhatsApp, email dan macam-macam lagi. Sering berjumpa. Kemudian kalau tak dapat sambil berjumpa tu kita bertukar-tukar hadiah. Kalau tak pun kita kirim. Hadiah ni bukan mesti mahal. Apa maksud hadiah? Saya datang rumah Abang Sopi, saya bawa lah buah. Buah mata kucing ke. Contohnya kan. Saya nak balik pula, bagi pula durian. Oh, bagi mata kucing nak durian, dia kata. Tu tak kisahlah kan. Yang penting kita tukar-tukar. Maksudnya mendatangkan ukhuwah. Yang ketiga, bersangka baik. Kita kena
banyak sangka baik dengan saudara kita. Apabila tuan-tuan, saya minta maaf, dekat YouTube ni kadang-kadang banyak perkara yang cukup menyedihkan. Orang bertanya dengan saya, kita sama kita bertekak, kita sama. Saya memang bukan Yamin, bukan Yasar, saya kata. Semua tu orang alim. Saya ni bukan level lah orang-orang ni, saya kata. Tetapi kita cuba jangan jadikan medan YouTube untuk serang orang ni semua. Sebab dia menjadi bahan musuh untuk menyerang kita. Kita dah lah sikit. Lepas tu, kalau ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi fardu ila Allah wa rasul. Duduk mesyuarat, bincang balik dalam keadaan tertutup. Jangan bagi semua, sebab bukan semua orang yang dengar kat YouTube tu dia mempunyai level keilmuan pemahaman yang sama. Jadi dia akan jadi fitnah. Akan jadi fitnah. Jadi kita kena banyak bersangka baik. Apabila sahabat kita beri pandangan, kita letakkan sangka baik dulu. Okey. Kemudian yang keempat, berterus terang. Kalau kita ada rasa yang terpendam, cakap baik-baik. Hari tu kau buat gini, aku rasa macam ada sikit terasa ini. Contohlah, terus terang. Cara baik. Yang kelima, saling maaf memaafi. Yang keenam, saling faham memahami. Kita kena faham, kadang-kadang sahabat kita baru nak kenal sunnah, dah kita macam-macam marah dia, engkau ni menyusahkan Dan tu. Contohnya. Yang ketujuh, mencintai saudara kita seperti mana kita cintai diri kita. Seperti hadis tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan realiti persaudaraan Islam hari ini, tuan-tuan, ini yang realiti. Umat Islam hari ini, bukan hari ini lah, dah lama lah, tapi kita bercakap hari ini, telah dipecah-pecahkan. Umat Islam PKR, umat Islam UMNO, umat Islam PAS, umat Islam DAP, banyak sangat umat Islam, kan? Jadi ini adalah cabaran kita. Ini realiti. Sebab itu, tuan-tuan, nak menyuruh orang, memahamkan orang secara keseluruhan mungkin susah. Tetapi sekurang-kurang kita dapat reducekan perselisihan. Jadi dalam persoalan kepimpinan, kita perlu jelaskan kepada orang Islam yang terlibat dalam parti politik ini, persoalan kepimpinan bukan persoalan mabadi Islam yang asas. Dia adalah wasilah. Dia adalah wasilah. Yang penting umat Islam dalam keadaan terjaga, terjamin, seperti mana yang dituntut oleh daruratul khamsah, iaitu agama, nyawa, harta, keturunan. Lagi apa? Lagi satu, ada 5. Keturunan, harta, jiwa. Jadi maksudnya, kalau ini dijaga oleh pemerintah Islam, tak kiralah siapa yang perintah, maka ini menjadi perkara yang perlu umat Islam faham. Lain kalau benda ni agama tak terpelihara dan seumpamanya. Okey. Jadi saya tak nak sentuh benda tu, mungkin kita perlu satu tajuk lain untuk menangani isu orang-orang Islam yang terlibat dalam parti-parti politik ni. Macam mana kita nak cari satu formula terbaik, nak suruh dia tinggalkan terus dalam keadaan dia belum memahami macam mana, tapi macam mana kita nak reducekan, mengurangkan perselisihan yang berlaku
pada umat Islam, mungkin kita boleh bincangkan di lain masa. Jadi kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ukhuwah amat penting. Kita tak boleh hidup sendiri. Kita tidak boleh hidup sendiri. Kita hidup dalam masyarakat, maka kita perlu menjalinkan ukhuwah Islamiah sama orang beriman dan juga kepada sesama manusia dengan asas-asas yang telah diletakkan oleh Islam. Jadi saya rasa cukuplah sampai di sini perbincangan kita. InsyaAllah sekiranya ada soalan boleh dikemukakan. Kalau saya boleh jawab, saya jawab malam ni, ataupun saya minta tangguh. Kalau tak pun kita ada Syekh Nasiruddin kita, Ustaz Nasiruddin, mungkin boleh membantu saya untuk menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Ke masjid atau ke surau lah. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama telah meletakkan mubtadi ini beberapa marhalah, berapa tabaqat, berapa tingkat. Ada yang bid'ah boleh membawa kepada takfir, maksudnya bid'ah dia tu boleh menyebabkan dia khuruj anil millah. Contohnya syirik, pengamalan. Tetapi ada bid'ah yang raddul amal, yang tertolak amalan dia sahaja. Dia tak terkeluar daripada Islam, tetapi amalan dia tertolak. Maka dalam masalah ini saya pernah bertanya dengan seorang syekh, ustaz saya lah, sewaktu saya belajar di Madinah, tentang bagaimana kita solat di masjid yang melakukan bid'ah. Maka kalau dia kata, kalau di tempat itu tidak ada masjid yang mengamalkan sunnah, benar-benar sunnah, maka kita tidak boleh meninggalkan jamaah, solat jamaah tadi, walaupun dia mengamalkan bid'ah, kerana kita bukan mengamalkan bid'ah, kita mengamalkan sunnah. Tetapi kita kena lihat orang-orang masjid itu ataupun imam dia atau penduduk itu macam mana bid'ah yang dilakukan. Kalau setakat bid'ah yang kita kata, bukanlah kita kata bid'ah ringan, bid'ah berat, tetapi bid'ah yang tidak membawa kepada takfir, kufur, maka kita dianjurkan kerana untuk menjaga penyatuan umat, perpaduan umat. Okey, sekiranya memang tidak ada. Tapi kalau ada, kita kena sembahyang di masjid yang betul-betul sunnah. Okey, adapun kita meninggalkan, ada yang mengatakan lebih baik aku tinggalkan, maka perbuatan ni kurang tepat. Kerana tujuan kita selain daripada kita berjamaah di situ untuk kita ta'aruf. Dengan tujuan ta'aruf untuk dakwah, untuk membetulkan keadaan. Jadi kalau kita kenal pasti masjid atau surau tersebut pengamalan dia setakat dia baca Yasin malam Jumaat, ataupun dia adakan tahlil macam itu, yang tidak membawa kepada persoalan-persoalan yang boleh membuat terkeluar kepada Islam, maka kita masih diharuskan untuk solat berjamaah, kerana fadilat sembahyang berjamaah itu cukup besar dan amalan sunnah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir ila al-akhir ayah. Sesungguhnya yang mengimarahkan rumah Allah, masjid, orang beriman. Jadi kita sebagai orang beriman, tanggungjawab kita mengimarahkan masjid. Jadi kalaulah wallahu alam bisawab, kalau di sekitar Kuala Pilah ni wallahu alam bisawab, saya nampak masih tak ada masalah lah nak solat. Wallahu alam, yang saya tahu. Tapi yang saya tak tahu tu saya tak tahulah.
Allah alam. Itu je yang saya boleh jawab. Okey. Saya faham maksud abang. Okey. Yang niat abang maksud tu usali, betul? Usali tu ya. Jadi pertama kita tak perlulah. Kita ikut macam mana yang Nabi ajar. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi walaupun dia baca usalli, kita jangan ikut dia pula baca usalli. Kalau dia tanya, kenapa tak baca usalli, kita tanya, rukun sembahyang ni lafaz ke niat? Lafaz ni usalli, niat ni dalam hati. Tanya dia. Kalau tak buat, sah tak sembahyang saya? Jadi benda ni kita. Okey, adapun kunut, ini adalah masalah khilaf, walaupun aqwalul rajih, qaulur rajih mengatakan bukan Nabi buat kunut setiap subuh. Jadi dalam masalah kunut ini, dia mudah ajalah. Kalau saya lah, kalau kita rasa kita tak ada hujah yang begitu kuat, seperti mana Imam Malik pernah menasihati seorang sahabat dia yang menceritakan bahawa kawasan tu penuh dengan orang bid'ah, macam mana aku nak buat? Kata Imam Malik, kalau engkau tak payah berhujah, jangan, nanti engkau kalah, sunnah akan kalah. Jadi kalau kita rasa tidak mampu, kita ikut dia, tak berhujah. Ataupun kita buat selang-seli lah. Maksudnya mungkin hari tu kita tak subuh dekat tempat tu, kita subuh kat rumah kita, jemaah dengan isteri kita, ataupun kita datang dalam keadaan orang dah habis kunut, kita masbuk lah, kita sembahyang sendiri, orang tak perasan, tak payah kunut. Ini teknikal supaya kita nak elak fitnah. Sebab kalau kita orang kunut kita tak angkat, mesti orang akan tanya, abang siapa nama bang? Abang siapa nama? Yusman. Cik Yusman, kenapa tak kunut? Terus kita nak cakap, itu akan jadi masalah. Bila kita tak faham dalil, kita nak berhujah, dia akan jadi benda yang akan, sebenarnya benda tu bukan benda yang patut kita nak perbahaskan. Sebab ini masalah khilafiyah, masalah perbincangan, itu biasa. Dalam masalah fiqah ni biasa. Tapi nanti takut dia jadi masalah pokok pula, usul pula. Jadi saya memberi teknik dia. Kalau rasa tak kuat, angkat juga. Kalau rasa tu kita masbuk, kita datang kemudian, kita sembahyang. Tu je, wallahu alam. Lain? Tak ada? Tak ada Ustaz Nasiruddin nak bercakap sikit ke Ustaz? Bagi? Boleh? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kalau tak ada lagi, insya-Allah kita akan bertemu insya-Allah 2 minggu lagi dari sekarang, kalau Allah izinkan. Saya sihat, saya tak ada apa program. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina salihati wa tawassaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.